Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Siapa dekat sini ada adik-beradik kembar ke, kawan kembar ataupun anak kembar? Biasanya kan anak kembar ni dia punya perangai tu berbeza, even muka diorang ni sama. Tapi ada juga kes yang mana dipanggil sebagai kembar siam disebabkan diorang punya muka tak seiras. Jadi apa kaitan dengan cerita hari ni adalah tentang di mana ada satu kejadian aneh yang terjadi dekat sepasang kembar perempuan. Sebab apa Nina kata diorang ni aneh? Sebabnya diorang ni tak pernah bercakap dengan sesiapa sampailah diorang ni dewasa. Nak kata bisu? Tak pula. Tapi sampailah salah seorang daripada orang ni telah meninggal, kembar yang seorang lagi tu terus bercakap macam manusia normal. Jadi kalau korang nak tahu macam mana cerita ni, tengok video Nina sampai habis. So without wasting any time, let's get started. Jadi pasangan kembar yang Nina maksudkan tadi adalah Jun dan juga Jennifer, ataupun diorang ni dikenali sebagai silent twins. Diorang ni tak pernah bercakap dengan orang lain selama 30 tahun melainkan cakap sesama sendiri. Sampai sekarang pun pakar psikologi pun macam tak tahulah apa yang menyebabkan diorang ni decide untuk tak bercakap dengan orang. Dan masalah diorang ni pernah dijadikan sebagai bahan kajian. Kembar tadi tu telah lahir pada 11 April tahun 1963 di Barbados, iaitu sebuah negara yang terletak di antara Laut Caribbean dan juga Atlantik. Masa diorang lahir tu tak adalah kejadian luar biasa yang terjadi. Jadi macam normal lah, macam budak-budak lain lahir. Jadi beberapa bulan lepas diorang ni lahir, family diorang telah berpindah pula ke Wales. Semasa diorang ni semakin membesar, diorang memang tak boleh dipisahkan. Diorang punya bonding tu kan lain macam. Diorang mula tunjukkan perangai yang pelik dan aneh, yang mana diorang cuma bercakap sesama sendiri je. Itu pun dalam bahasa yang diorang sendiri je faham. Seolah-olah diorang ni macam ada bahasa peribadi. Bahasa ni memang tak ada orang lain yang faham, termasuklah mak ayah diorang sendiri guys. Parents diorang cakap anak-anak kembar diorang ni bercakap dengan diorang dengan menghasilkan bunyi. Kalau nak compare lah kan budak-budak lain dengan sebaya anak kembar diorang ni kan, budak-budak yang normal ni boleh bercakap dalam bahasa yang mudah, tak macam anak diorang. So that's why diorang rasa pelik. Padahal mak ayah diorang ni berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Lagi satu, anak kembar perempuan diorang ni memang tak akan bercakap dengan orang lain. Jadi dalam komuniti tempat diorang tinggal ni, Jun dengan Jennifer je lah kanak-kanak yang berkulit hitam. So diorang ni memang selalulah jadi mangsa buli budak-budak lain sebab diorang punya resist tu agak kuat. Bila diorang dah masuk ke sekolah, dekat sekolah pun diorang kena bully juga. Kesan daripada kejadian ni kan, Jun dengan Jennifer jadi lagi pendiam dan diorang ni mengelak untuk bercakap dengan orang lain. Diorang berdua just bergantung antara satu sama lain dan lagi selesa untuk berbual sesama sendiri. Bila kes ni jadi makin teruk kan, sebab budak-budak tu selalu kena bully dengan budak-budak yang lain, pihak sekolah terpaksa lepaskan diorang ni balik sekolah lagi awal daripada student yang lain. Sebabnya diorang tak nak kembar diorang tadi tu bertembur dengan student lain dan akan menyebabkan terjadinya kes bully. Sampai macam tu sekali lah pihak sekolah ni terpaksa buat tau. Even diorang ni dah semakin meningkat remaja, bahasa yang diorang bercakap tu kan still lagi orang tak faham. Bukan tu je, diorang punya perangai pun makin lama makin jadi pelik. Salah satunya bila dekat sekolah diorang dah tak nak membaca, dah tak nak menulis lagi dah. Dan sebenarnya dikatakan bahasa yang digunakan oleh Jun dan Jennifer tadi tu adalah bahasa Bajan Creole, iaitu English campur bahasa Creole dalam loghat Afrika. Jadi biasanya bahasa ni digunakan oleh penduduk Caribbean yang tinggal dekat Barbados. Cuma bahasa yang diorang guna tu, diorang cakap terlalu laju sampai orang lain susah nak faham dan diorang je yang faham. Jadi pada masa diorang ni umur 14 tahun kan, so mak ayah diorang ni bawalah kembar tadi tu berjumpa dengan pakar terapi lah supaya diorang ni boleh bercakap macam budak-budak lain. Tapi usaha tu langsung tak berhasil sebab doktor sendiri pun dah tak boleh nak buat apa-apa. Jadi ada dalam salah satu proses terapi diorang terima tu kan, jadi doktor tu biarkan kembar tu bersendirian dan dia letak kamera sebab dia nak record apa yang jadi. Mungkin kalau diorang ditinggalkan berdua, diorang mungkin akan bercakap lah kan. So itu apa yang doktor tu fikir. And then doktor tu kata Jun ni macam cuba nak bercakap dengan doktor tu tau, tapi dia macam seolah-olah dihalang oleh Jennifer. Even Jennifer just duduk dekat situ tanpa menunjukkan apa-apa ekspresi muka dia, tapi doktor tu kata dia dapat rasa aura yang Jennifer tu menghalang Jun daripada bercakap. Jadi doktor tadi tu pun dia buat kesimpulan lah. Dia kata kemungkinan yang Jun ni sebenarnya telah dirasuk oleh kembar dia iaitu Jennifer. And then mak ayah diorang pun fikir mungkin disebabkan diorang ni terlalu rapat dan tak nak keluar daripada dia punya cengkerang, so diorang ni tak nak berkomunikasi dengan orang lain. So kalau diorang ni dah dipisahkan dan duduk sorang-sorang lah kan, diorang ni kemungkinan akan keluar daripada dunia diorang. Dan masa tu diorang dah tak ada choice, so diorang terpaksa lah bercakap dengan orang lain. Jadi kembar tadi tu pun dihantarlah ke sekolah asrama penuh secara berasingan. Tapi keadaan jadi lagi makin teruk pula tau, sebabnya diorang ni lagi jadi pendiam dan lagi suka menyendiri. Akhirnya mak ayah diorang ni dah tak ada choice, so diorang terpaksa lah satukan balik Jun dan juga Jennifer. Lepas tu nampaklah perangai diorang ni lagi bertambah pelik pula. Maksudnya lagi pelik daripada sebelum ni. Sebelum ni dah pelik dah. Jadi bila dah dipisahkan and then disatukan, jadi lagi pelik. Yang mana diorang ni mula kurungkan diri diorang dalam bilik, main anak patung
jantung sama-sama, menulis buku harian sama-sama dan jadi semakin akrab. Maksudnya diorang ni bila dah disatukan balik tu, diorang jadi makin tenggelam dalam dunia diorang sendiri. Sampai kan dengan mak ayah diorang sendiri pun diorang dah tak nak bercakap langsung. Kalau diorang nak bercakap dengan mak ayah diorang pun, sebelum ni diorang ada buat bunyi-bunyi lah kan, bunyi-bunyi isyarat ke apa kan dengan mak ayah diorang. Tapi kali ni diorang just berkomunikasi dengan parents diorang dengan cara menulis surat. Dan pada masa ni kembar ni just bercakap dengan adik perempuan diorang yang bernama Rose. Jadi Rose ni lah satu-satunya manusia dalam family kembar tadi tu yang diorang sudi untuk bercakap ataupun diorang sudi berkomunikasi. Sedangkan parents diorang pun diorang palau. Jadi bila diorang umur 16 tahun, mak ayah kembar tadi tu pun hantarlah kembar tadi join satu kursus penulisan sebab diorang suka menulis. Disebabkan minat diorang yang mendalam terhadap dunia penulisan, so diorang pun telah menghasilkan karya kreatif. Jadi diorang banyaklah produce cerpen dan juga novel. So hasil karya-karya diorang ni kan dikatakan telah diterbitkan dalam akhbar. Even diorang banyak hasilkan karya, tapi kan sebenarnya karya-karya daripada diorang ni tak berapa mendapat sambutan daripada pembaca. Jadi kembar tadi tu dia jadi macam mula stres sebab orang tak suka dengan karya diorang. Jadi biasanya karya yang dihasilkan oleh June dan juga Jennifer kebanyakannya terjadi dekat Amerika dan berkaitan dengan golongan muda yang terlibat dengan jenayah. Makin lama kembar tadi tu dah jadi macam boring tau untuk menulis, dan diorang telah decide untuk menjadi karakter dalam penulisan diorang. So bila diorang masuk je umur 18, diorang telah bereksperimen untuk terlibat dengan dadah, Arab dan juga beberapa jenayah kecil. So disebabkan masalah yang diorang timbul ni, diorang telah ditahan oleh polis pada tahun 1981. Kemudian diorang telah ditempatkan dekat sebuah hospital sakit jiwa dengan kawalan yang sangat ketat atas arahan mahkamah. Sebabnya hakim kata yang diorang berdua ni macam ada masalah gangguan sosial yang sangat teruk. Yalah sebab selama diorang hidup ni diorang dah tak pandai bergaul dengan orang, tiba-tiba diorang dapat kebebasan pada umur 18 tahun, terus dah jadi macam huru-hara. So hakim kata budak berdua ni kena letak dekat hospital gila. Jadi diorang pun tinggal lah dekat hospital sakit jiwa dekat England ni selama 14 tahun. Sepanjang diorang tinggal dekat hospital ni kan, macam biasalah diorang ni ada je benda pelik yang diorang buat. Contohnya macam diorang takkan pernah makan bersama-sama, tapi diorang ni akan makan secara bergilir. Tapi ada juga kadang-kadang Jane je yang makan dan Jennifer tak makan langsung. Esok tu diorang tukar peranan pula, Jennifer pula makan dan Jane pula yang tak makan. Doktor ataupun nurse yang duk pantau diorang ni kan rasa macam pelik kan. Sepatutnya bila orang dah hidangkan makanan, makanlah sama-sama kan, tapi diorang ni macam bergilir-gilir untuk makan. Kalau Jane makan, Jennifer tak makan. Lepas tu esok tu pula diorang tukar, Jennifer makan, Jane pula yang tak makan. Dekat hospital tu kan, diorang memang ditempatkan dalam bilik yang berasingan, memang tak pernah duduk sekali. Tapi dalam keadaan yang diorang duduk berasingan ni pun, diorang tetap diam dan membatukan diri dalam gaya yang pelik pada masa yang sama. Contohnya kan macam si Jane dengan Jennifer kan duduk bilik A dengan B. So diorang ni memang just diam dan pada masa yang sama diorang buat gaya yang pelik tau, serentak, padahal duduk dalam bilik yang berasingan. Ada lagi yang pelik dan creepy ni nak rasa, yang mana June dengan Jane telah membuat satu perjanjian. Dalam perjanjian diorang ni, diorang kata kalau salah seorang daripada diorang telah meninggal dan yang seorang lagi tu kena teruskan hidup macam manusia normal. So dalam perbincangan diorang tu, diorang kata yang Jennifer ni akan meninggal dulu. Lepas tu bulan Mac tahun 1993 macam tu, doktor nak pindahkan diorang berdua ni ke klinik Caswell. So dekat sini diorang akan bebas sikit lah, kawalan dekat klinik tu macam dikurangkan. Tak macam hospital yang diorang duduk sekarang ni. Tapi sebelum diorang pindah ke tempat baru, adalah seorang wartawan yang bernama Marjorie jumpa kembar tadi dan have tea dengan diorang lah, minum teh. Masa diorang tengah borak-borak tu kan, tiba-tiba Jennifer ni cakap macam ni, Marjorie, saya akan mati. Tapi Marjorie tu macam just gelak lah kan, kenapa tiba-tiba cakap nak mati kan, sedangkan dia sakit dan diorang pun akan dipindahkan ke tempat yang baru yang lagi selesa buat diorang. Lepas tu Jennifer kata macam ni, sebab kami dah buat keputusan. Wartawan tu jadi macam takut lah sebab diorang ni bercakap tu kan macam seolah-olah bersungguh-sungguh. And then wartawan tadi tu pun beritahulah dekat doktor kan tentang apa yang jadi, tapi doktor tu kata jangan risaulah sebab diorang ni di bawah pengawasan. Lepas tu kembar tadi tu pun naik kereta dan Jennifer ni sandar kepala dia dekat bahu June. Sampai je dekat tempat baru ni, dikatakan Jennifer dah tak ada tindak balas dah. Dia macam dah hanyut masa on the way nak ke tempat baru tu. Dia macam dah tak ada respon. Lepas tu diorang pun bawalah Jennifer ni ke hospital berdekatan dan selepas 12 jam dia koma and then dia pun meninggal disebabkan oleh keradangan paru-paru secara tiba-tiba. Masa tu umur dia masih lagi muda guys, dalam 29 tahun. Even dia meninggal disebabkan radang paru-paru kan, tapi sebenarnya masih lagi menjadi satu misteri sebab hasil daripada bedah siasat tu kan diorang tak jumpa pula dalam badan dia tu macam ada tanda-tanda keracunan ataupun ada kelainan lah dalam badan dia tu, tak ada. Lagipun dalam plan kembar tadi tu kan kata yang Jennifer ni kena meninggal dulu dan benda tu betul-betul terjadi. Lepas Jennifer dah
tak ada, barulah si Jun ni dia boleh bercakap macam manusia normal, seolah-olah dia pernah bercakap dia punya the whole life, faham tak? Macam tak ada apa-apa, tiba-tiba dia macam dia bercakap macam tu, tak ada benda yang awkward terjadi, seolah macam tak ada apa-apa yang terjadi sebelum ni. Kemudian Jun pun dikeluarkanlah daripada hospital tadi dan dia pun menjalani kehidupan dia macam manusia yang normal dan dia tinggal dengan parents dia. Jadi kan macam Nina kata tadi kan, selama diorang membesar, diorang ni suka menulis, jadi diorang adalah menulis diari diorang. Sebenarnya even dekat luar diorang ni nampak sangat rapat, tak boleh dipisahkan, tapi sebenarnya ada benda yang diorang pendam. Dalam diari diorang masing-masing menulis ketakutan diorang terhadap kembar diorang. Contohnya macam Jane, dia tulis yang dia rasa dia macam dirasuk oleh kembar dia dan dia anggap Jennifer tu adalah bayang-bayang gelap. Manakala Jennifer pula dia anggap Jane ni sebagai musuh maut. So dalam diam-diam masing-masing macam menghina antara satu sama lain. Even dekat luar orang nampak diorang punya bonding ni kuat sangat. Tapi dalam keadaan ni nampak Jun macam lagi takut dengan Jennifer sebab Jennifer ni lagi dominan. Jadi lepas Jennifer tak ada, Jun kata dia dah bebas untuk menjadi orang yang baru. Bila orang tanya diorang kan, kenapa korang tak bercakap selama 30 tahun? Korang tahu tak jawapan dia apa? Dia kata yang kami dah buat perjanjian yang kami tak akan bercakap dengan sesiapa. Serius. Pelik kan, dia orang punya perjanjian tak nak bercakap dengan sesiapa. Tak lah, benda ni serius Nina rasa pelik. Alright guys, Nina nak tahu pendapat korang. Kalau korang ni kembar lah kan, okay? Kemungkinan yang tengok video Nina ni ada yang kembar. Adakah korang dengan kembar ni memang bonding kuat? Mungkin bonding kuat lah kan sebab rapat, umur sama. Tapi ada tak perjanjian yang korang buat yang korang nekat untuk buat sama-sama? Sebab Nina rasa macam untuk tak bercakap dengan orang selama 30 tahun tu adalah sesuatu benda yang macam agak susah untuk orang buat tau. Sebab dia orang ni bukan bisu. Dia orang macam manusia normal yang boleh bercakap. Cuma, tapi itulah selama dia orang membesar, dia orang just bercakap dalam bahasa yang dia orang sendiri je faham. Ni nak kata introvert pun tak juga kan. Sebab lepas Jun kehilangan kakak dia, Jennifer, dia dah bercakap macam manusia normal. Gila diorang punya pegang janji tu tak brain. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka dan enjoy. Yang belum lagi subscribe channel Nina, make sure korang subscribe di bawah dan turn on notification juga. Sebab kalau Nina upload video baru ke apa ke, tak adalah korang terlepas kan. Jadilah orang yang pertama tengok video Nina. Dan jangan lupa jugalah untuk follow Nina di Instagram dan juga TikTok. Okay, dan kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.